عجابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا. Kejadian insan menurut Islam, Al-Quran telah merakamkan proses kejadian manusia. Walaupun ianya dinyatakan secara ringkas, ia adalah memadai untuk manusia memahami asal kejadiannya. Terdapat dua bentuk kejadian manusia yang dibincangkan, iaitu manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT daripada tanah, iaitu penciptaan Nabi Adam AS, dan proses kejadian manusia di dalam perut ibunya. Manusia dalam Islam bukanlah ciptaan yang hanya mempunyai elemen material semata-mata. Sebaliknya juga dilengkapi dengan elemen roh atau spiritual. Roh adalah tiupan roh Allah SWT yang tidak mungkin dapat dicapai dengan akal. Walaupun akal yang dimiliki oleh manusia memiliki potensi besar dalam mencapai puncak ilmu pengetahuan. Ini disebabkan roh adalah sesuatu yang gaib yang menjadi petunjuk bagi jiwa dan sumber kepada kesadaran akal manusia. Penciptaan manusia dengan roh adalah sebahagian daripada bukti kekuasaan Allah. Islam juga telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan dari diri manusia. Oleh itu, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna kerana mempunyai roh dan jasad, diberikan panca indera yang menghubungkannya dengan dunia luar, mempunyai nafsu sebagai pendorong memperlengkapi keperluan hidup dan mengekalkan jenisnya, mempunyai akal untuk berfikir, mempunyai hati untuk merasa dan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Antara isu semasa yang boleh dikaitkan ialah isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Di Malaysia, isu transseksual ini dianggap sebagai fenomena yang kompleks kerana melibatkan pelbagai faktor termasuk isu biologi, psikologi, persekitaran dan sosial. Secara umumnya, gambaran masyarakat terhadap kelompok transseksual menjurus kepada lelaki yang bersifat keperempuanan atau perempuan yang bersifat kelelakian dan sering dikaitkan dengan homoseksual, iaitu lesbian ataupun gay. Selain itu, kelompok ini juga boleh menjurus kepada menyimpan perasaan yang mendalam terhadap jantina yang sama. Bukan perasaan semata-mata, bahkan ini boleh melibatkan hawa nafsu mereka. Golongan yang terlibat dengan LGBT terbahagi kepada dua kelompok utama, iaitu pesakit yang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri dan golongan yang berjuang menuntut hak asasi manusia untuk membela golongan tersebut. Oleh itu, golongan ini sering dipinggirkan oleh masyarakat kerana budaya mereka yang menyimpang daripada norma masyarakat biasa. Ini menyebabkan mereka menuntut masyarakat untuk menerima mereka sebagai masyarakat biasa. Pendek kata, tidak menghalang budaya mereka yang terang-terangan menyimpang dengan ajaran sepatutnya. Dapat disimpulkan bahawa LGBT ini falsafah. Yang pertama, merupakan semangat prinsip dan konsep umum sesuatu perkara, teori atau organisasi. Yang kedua, perspektif Barat dan Islam. Yang ketiga, bermula dari impian manusia tentang adanya spirit di dunia lain dan memahami bagaimana manusia kini berfikir dan bertindak. Elemen komunikasi dan tanggungjawab terhadap golongan LGBT. Yang pertama, peranan ibu bapa adalah yang paling utama dan penting dalam menangani LGBT. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak di rumah adalah mendidik ilmu agama sejak kecil, seperti pepatah Melayu menuntut, buluh biarlah dari rebungnya. Dengan langkah ini, ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak mudah terpengaruh kerana ketauhidan kepada Allah yang teguh. Yang kedua, pihak kerajaan Malaysia perlu berusaha sungguh untuk menghapuskan budaya seksual khususnya JAKIM, Majlis Jabatan Agama Negeri serta NGO. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah melakukan sekatan undang-undang untuk menjalani pembedahan perubahan jantina serta pindaan undang-undang
ketiga, program AWIS juga dilaksanakan oleh pihak JAKIM dengan mendekati golongan transseksual serta menunjukkan teladan yang baik dan memberi dakwah jalanan di setiap jalan yang didiami oleh golongan transseksual tersebut, melakukan program ibadah dan intervensi psikokultural Islam. Yang keempat, masyarakat di sekeliling juga memainkan peranan penting dalam menegur perbuatan budaya transseksual secara tertib dan sopan. Ini kerana kekerasan tidak akan membawa kepada penyelesaian masalah tetapi membawa kepada perselisihan. Respon kami sebagai pelajar Usuluddin, setiap orang perlu mempunyai asas ilmu agama yang kukuh supaya dapat mengenali ajaran Islam yang sebenar dan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Dengan asas ilmu agama yang kukuh dapat mengajar golongan terpesong terutamanya golongan LGBT supaya mereka tahu tentang asal usul manusia yang Allah telah tetapkan sama ada menjadi lelaki maupun perempuan. Pada masa kini, LGBT bukan lagi gerakan bersifat individu, malah ia kumpulan yang bergerak secara global dan mempunyai falsafah tersendiri. Apabila ia membentuk satu gerakan falsafah yang tersusun, sudah pasti mereka mempunyai agenda besar dalam mengubah sesebuah masyarakat. Fenomena tidak sihat ini bukan hanya dihadapi di negara kita, tetapi turut membabitkan masyarakat dunia dan agama lain. Hal ini amat membimbangkan kita semua kerana ia boleh memberi pengaruh buruk terhadap ketamadunan manusia. Oleh itu, individu yang berpengetahuan dalam ilmu agama, terutamanya ilmu Usuluddin, mempunyai peranan yang penting dalam menyebarkan ilmu agama dan mengajak mereka yang terpesong untuk kembali kepada fitrah yang sebenar. Beralih kepada cabaran LGBT. Yang pertama, mencabar minda dan sensitiviti umat Islam. Yang kedua, mengganggu kukat kedudukan dan akidah Islam. Yang ketiga, menyalahi fitrah kemanusiaan. Yang keempat, masalah cabaran untuk memberi penjelasan kepada non-Muslim. Yang kelima, generasi muda yang terlalu mengikut budaya Barat. Antara cadangan mengatasi golongan LGBT, yang pertama, mengadakan pertemuan secara damai dengan golongan LGBT. Yang kedua, membimbing mereka dengan berhemah dan hikmah. Yang ketiga, pendekatan masyarakat dalam mendalami golongan LGBT di Malaysia. Yang keempat, memberi mereka kata-kata semangat dan pendorong agar mereka mampu berubah. Sokongan terhadap isu tentang golongan LGBT. Yang pertama, peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlulah mengekang penularan budaya negatif dan maksiat yang berlaku di dalam negara kita, seperti mengenakan undang-undang Islam kepada pelaku Islam dan undang-undang sivil kepada non-Muslim. Yang kedua, peranan masyarakat. Masyarakat perlulah bersatu padu dalam membasmi isu yang menyimpang di dalam ajaran Islam dengan cara menghalang, menegur dan mengambil tindakan yang sepatutnya. Yang ketiga, peranan keluarga. Sebagai orang yang paling hampir dengan anak-anak, ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak dengan ajaran agama dari kecil lagi. Yang keempat, peranan rakan sebaya. Rakan sebaya perlulah memainkan peranan yang besar di dalam mendidik dan mengajak rakan-rakan agar berbuat kebaikan. Rumusan bagi isu LGBT ini. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, akal dan iman merupakan panduan kepada seseorang untuk membezakan perkara yang hak dan batil. Sememangnya tujuan orang kafir itu tidak lain hanyalah untuk merosakkan akidah umat Islam, bermula dengan serangan secara halus. Jadi dengan adanya ilmu yang benar dan akal berpandukan syariat Islam, sudah pastilah dapat menepis LGBT ini demi kemakmuran dunia dan generasi akan datang. Budaya ini telah lama wujud. Ia menjadi hangat kembali sejak akhir-akhir ini. Maka umat Islam haruslah bersatu padu membanteras kemungkaran ini agar tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.